Tahukah Anda, laptop berfungsi melalui gelombang elektromagnet seperti Wi-Fi, gelombang bunyi dari speaker, serta menukarkan tenaga elektrik kepada cahaya, bunyi dan haba. Semua ini berkait rapat dengan tajuk gelombang dalam subjek tenaga dan kuasa. Laptop berfungsi sebagai alat elektronik mudah alih yang digunakan untuk melaksanakan pelbagai tugas digital seperti menjalankan tugas perisian aplikasi, contohnya Microsoft Word, Excel, dan AutoCAD. Yang kedua, mengakses internet dan komunikasi, email, media sosial, dan video call. Yang ketiga, pendidikan dan pelajaran digital, kelas dalam talian, dan e-pembelajaran. Yang keempat, reka bentuk grafik, penyuntingan video dan audio. Yang kelima, permainan komputer dan hiburan. Dan yang terakhir, pembangunan perisian dan pengaturcaraan. Secara umum, laptop menggabungkan fungsi komputer desktop, monitor, papan kekunci dan bateri dalam satu peranti yang mudah alih. Selain itu, laptop bukan saja menghasilkan cahaya dan bunyi, tetapi juga gelombang elektromagnet. Antara ciri-ciri gelombang ini ialah yang pertama, tak dapat dilihat. Contohnya gelombang ini tak boleh dilihat dengan mata kasar sebab ia berada dalam spektrum radio dan gelombang mikro. Yang kedua, frekuensi antara 2.4 hingga 5 GHz. Ini termasuk frekuensi Wi-Fi dan Bluetooth. Ketiga, boleh menembusi dinding. Contohnya disebabkan panjang gelombangnya besar, ia boleh melepasi halangan macam dinding dan pintu. Keempat, tak perlukan medium untuk merambat. Contohnya macam semua gelombang elektromagnet, ia boleh bergerak dalam vacuum. Dan kelima, berpola sinus dan boleh dipantul. Contohnya, ia dipantul oleh permukaan logam dan bahan tertentu. Dan keenam, mengandungi tenaga rendah. Tenaganya merendah, tapi kerendahannya panjang, perlu dikawal untuk kesihatan. Akhir sekali, gelombang ini sebagian daripada topik dan kosa, walaupun tak nampak, ia tetap ada kesan. Bagaimana sebenarnya laptop berfungsi dengan menggunakan tenaga dan menghasilkan gelombang? Laptop menggunakan tenaga elektrik dari bateri atau soket kuasa. Tenaga elektrik ini mengalir ke komponen utama seperti CPU, RAM dan cakra keras. CPU akan menjalankan arahan perisian, contohnya dari menaip, membuka fail hingga menyambung ke internet. Semasa berfungsi, laptop menghasilkan gelombang elektromagnet, contohnya untuk Wi-Fi dan Bluetooth. Gelombang ini membawa data tanpa wayar dan boleh menembusi dinding kerana panjang gelombangnya besar. Sebahagian tenaga elektrik juga ditukar kepada cahaya untuk skrin dan bunyi untuk speaker. Jadi, laptop berfungsi untuk menukar tenaga elektrik kepada bentuk lain, cahaya, bunyi dan gelombang. Membolehkan kita belajar, bekerja dan berhubungi. Sekian, terima kasih. Gelombang elektromagnet banyak membantu kehidupan kita, tapi ada juga kesan sampingan yang perlu diketahui. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, komunikasi tanpa wayar. Membolehkan kita berhubung melalui internet, panggilan dan penghantaran data cepat dan mudah. Yang kedua, menjimatkan ruang dan tenaga. Tidak lagi wayar berselirat, sesuai untuk peranti moden dan peralatan mudah alih. Dan yang terakhir, digunakan dalam perubatan dan keselamatan. Gelombang seperti sinar X dan gelombang radio digunakan dalam imbasan perubatan dan radar keselamatan. Namun, gelombang juga boleh membawa keburukan jika tidak dikawal. Antara keburukannya ialah pendedahan berlebihan, boleh mengganggu kesihatan. Contohnya, gelombang mikro atau radio jika terlalu dekat dan lama boleh memberi kesan haba kepada tisu badan. Yang kedua, gangguan isyarat. Terlalu banyak peranti boleh menyebabkan gangguan gelombang antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kebimbangan terhadap privasi dan keselamatan data. Gelombang tanpa wayar mudah digodam jika tiada sistem keselamatan yang kukuh. Jadi, gelombang sangat berguna, tapi perlu digunakan dengan bijak supaya kita dapat faedah tanpa menjejaskan kesihatan dan keselamatan. Fahami gelombang, bijak guna teknologi. Kesimpulannya, aplikasi gelombang elektromagnet dalam laptop sangat membantu dalam kehidupan harian dan pembelajaran digital. Namun begitu, pengguna perlu bijak menguruskan penggunaannya dengan mengutamakan keselamatan data dan kesehatan.